Inilah program anugerah Surah Al-Baqarah mereka kekuasaan tanggal 10 hari bulan 3 PKP 18 hari bulan 3. Okay. Lepas daripada 14 hari ada apa? Oh, sujud syukur sebab tidak diisytiharkan ya, mereka yang pergi dan berada dalam majlis antara keluarga. Kalau tak payah nak jawab sebab anak-anak pun ramai yang ikut ya. Jadi itu cerita sedikit berkaitan dengan Masjid At-Taqwa dan surau At-Taqwa. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah, terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi menjemput saya untuk menyampaikan ceramah Maulidul Rasul yang dilaksanakan dalam suasana PKP, dalam suasana yang saya kira sederhana ya. Sebelum tadi di Masjid Raya Haji Ali Okey, tadi subuh first time ceramah Maulidul Rasul Masya Allah ni subuh je di Masjid Al-Ihsan Riau. Jadi ini yang ketiga lah. Pagi esok sekali lagi lepas subuh di Surah Al-Mansur Fajrah. Sebelum saya ada program di masjid dan juga di Pontian esok dan lusa. Jadi Alhamdulillah, kerana tuan-tuan dan saya dipilih untuk pada malam ini duduk dalam rumah Allah yang penuh dengan kemuliaan, keberkatan. Salah satu daripada kelebihan daripada Allah yang pernah dinyatakan oleh Nabi dalam hadis, "Ishtama qaumun fi baitin min buyutillah." Mana-mana kaum yang berkumpul di dalam rumah Allah, ditontonlah sebagai daripada kaum tersebut. Yasruna kitab Allah, dibacakan padanya ayat suci Al-Quran. Wa yatadarasuna fi ma bainahum, ataupun adanya majlis pengajian ilmu di rumah Allah tersebut. Di majlis ilmu tadi illa kecuali dia akan memperoleh sekurang-kurangnya 40 dinar. Mana tak dapat, tuan-tuan dapat. Bermakna tuan-tuan insan terpilih. Allah pilih di kalangan ramai yang berada di sekeliling surah Taqwa, Masjid Taqwa ini untuk mengimarahkan masjid ini. Mudah-mudahan memperoleh keempat kelebihan sekurang-kurangnya janji kami Rasulullah. Khaffasul malaika, majlis ini majlis bersamanya para malaikat. Malaikat Allah menurunkan sayapnya, mendoakan kesejahteraan kepada mereka-mereka yang berada di dalam majlis ini. Memohon ampun daripada Allah. Besar kelebihan. Wa ghasyiyatuhur rahmat, majlis ini Allah limpahkan rahmat, keberkatan, berkat penting dalam hidup kita. Kalau kaya tapi tak berkat, tidak ada makna. Kalau keluarga ada tapi tak berkat, itu tidak ada makna. Biar sedikit, biar sederhana, tapi Allah kurniakan keberkatan. Lalu untuk mencari keberkatan, datangi majlis-majlis pengajian ilmu di masjid, di surau. Yang ketiga, wa anzala alaihi sakinah, Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada yang hadir sakinah. Sakinah ni maknanya ialah ketenangan. Tuan-tuan, ketenangan ini milik Allah. Allah berikan ketenangan kepada hamba-Nya yang Allah pilih. Antara yang memperoleh ketenangan ialah mereka yang duduk dalam majlis pengajian ilmu. Ada orang bisnes jatuh, musim PKP, modal tak pada keluar, tapi perniagaan jatuh berhubung, malam tak boleh tidur, esok pagi bangun dalam keadaan gelisah, tidak dapat ketenangan. Aku jumpa kepada Tuan Syekh. Tuan Syekh minta nasihat, macam mana saya nak peroleh ketenangan dalam hidup. Masalah banyak, hutang banyak, masalah keluarga banyak. Maka Tuan Syekh memberikan nasihat, kamu carilah majlis-majlis pengajian ilmu. InsyaAllah di dalamnya ada ketenangan yang diberi oleh Allah. Maka diamal sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ketenangan.
dia menerima kegagalan tadi, kerugian tadi dengan penuh rasa takdir redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya Allah bagi dia kekuatan untuk dia memulakan hidup yang baru, hilang kegelisahan, peroleh ketenangan dalam majlis pengajian ilmu. Dan akhir sekali yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa dzakarallahu fi man 'inda. Nama ini akan disebut oleh Allah kepada makhluk-makhluk mulia di kalangan malaikat dan sebagainya. Soga disebut. Walaupun Allah disebut nama kita di sisi makhluk-makhluk yang mulia. Maka ini kelebihan yang hanya diperoleh oleh orang yang duduk dalam majlis pengajian ilmu. Oleh kerana itu perlu untuk kita pastikan diri kita sentiasa mencari majlis-majlis pengajian. Kata Imam Al-Muslahi, seorang ulama tafsir, menyebut tumbuh-tumbuhan yang tidak menerima air dalam tempoh 3 hari, maka biasanya tumbuh-tumbuhan itu akan mula layu. Dan kalau dibiarkan, dia akan layu. Tapi mengumpamakan begitulah diri seorang insan. 3 hari, 4 hari dia tak duduk dalam majlis-majlis pengajian ilmu, majlis-majlis zikir, maka hati dia akan mati. Bila hati mati, datang titik ataupun bintik-bintik hitam menyerubungi hati. Semakin banyak melekat di hati. Bila melekat di hati, maka susah untuk dia mendapat petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Susah untuk dia mendapat dorongan melakukan amal soleh dan amal ibadah. Maka oleh kerana itu saya dan hadirin yang dirahmati Allah, untuk kita sentiasa berusaha menjadikan diri kita orang yang beradil di dalam majlis pengajian ilmu, insya-Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini kita duduk di masjid, suatu pilihan yang sangat mulia. Berkebetulan pula pada malam ini himpunan kita bertujuan untuk menyambut peristiwa Maulid Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid ini isim makan boleh, isim zaman pun boleh. Kalau isim makan, maka Maulid menunjukkan tempat lahir Nabi di Makkahul Mukarramah. Kalau Maulid itu isim zaman, maka dia menunjukkan tempat ataupun tarikh kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memilih Nabi lahir di tahun yang mulia, tahun yang sangat istimewa, dikenali sebagai tahun gajah. Waktu itu tahun tak ada lagi, bulan Nabi. Sebab itu Nabi lahir pada 12 Rabiul Awal. Bulan lahir, bulan Ramadan tak ada waktu, tapi tahun belum, tahun Islam belum ada. Maka dia mengambil sebenarnya peristiwa besar yang berlaku pada tahun-tahun tersebut. Maka Rasulullah SAW dipilih oleh Allah untuk lahir pada tahun yang dinamakan sebagai tahun gajah. Berlaku ataupun nama tahun gajah ini diambil daripada peristiwa seorang pemimpin Yaman bernama Abrahah. Bila dia tengok Mekah sentiasa dikunjungi, Kaabah sentiasa dikunjungi oleh masyarakat di seluruh dunia, sahabat waktu, sahabat masa, maka dia berhasrat untuk menarik perhatian dunia kepada binaan yang lebih cantik, lebih indah yang dibina di Yaman. Nama binaan tersebut Al-Qulais, bentuknya mudawwar. Kaabah bentuknya pasti dibuat bentuk bulan, cantik sekali. Dengan hasrat dan harapan supaya masyarakat dunia tak pergi lagi ke Kaabah, pergi ke Yaman untuk bertawaf dan melakukan ibadah di Al-Qulais. Hasratnya tidak terkabul. Bila
mana tak ramai orang datang. Tiba-tiba datang seorang Arab. Orang Arab ni bila tahu ada Al-Qulais untuk menyayangi Kaabah, maka dia pergi ke Yaman. Dia buang najis di dalam Al-Qulais. Maka dalam pengetahuan Abraham, yang buat benda ini ialah orang Arab. Maka dia mengisytiharkan perang kepada Mekah, dan dia berhasrat untuk meruntuhkan Kaabah. Maka dia menggerakkan tentera yang begitu hebat di kalangan tentera bergajah. Waktu itu tentera yang paling hebat tentera bergajah. Kalau ada gajah bersama dengan tentera, maka itu pertumbuhan tentera yang paling kuat. Maka mereka bergerak daripada Yaman pergi ke Mekah. Maka banyak halangan-halangan yang cuba dilakukan tapi gagal. Termasuk halangan yang dilakukan oleh Tok Nabi SAW, iaitu Abdul Muttalib dengan tentera dan juga pertumbuhan dan persiapan tentera yang ada pun gagal. Hasrat Abraham nak runtuhkan Kaabah. Maka dia jumpa dengan Abdul Muttalib. Dia tanya, wahai Abdul Muttalib, Kaabah tu apa yang jaga? Tak, aku cuma ambil amanah untuk memeliharanya. Kaabah ada penjaga khas. Penjaga khasnya ialah pencipta manusia, pencipta makhluk, iaitu Allah. Seandainya kamu ingin berperang dengan Kaabah, meruntuhkan Kaabah, seolah kamu sedang mengisytiharkan perang kepada pemilik, iaitu Allah. Maka Abraham bertegas untuk terus, sebab rasa dia kuat, ada gajah, tenteranya hebat. Maka dia mengarahkan tenteranya untuk terus bergerak. Waktu itu peristiwa tersebut berlaku, ada riwayat menyatakan ianya berlaku di Wadi Munhasir, iaitu sempadan di antara Muzdalifah dan juga Padang Arafah. Ya. Di Wadi Munhasir, setelah dia mengarahkan tenteranya dan juga gajahnya untuk menuju ke Kaabah, tiba-tiba gajahnya tak mengikut arahan Kaabah. Gajah yang tadinya menghala ke arah Kaabah, tiba-tiba dia berpaling daripada arah Kaabah, membelakangkan Kaabah. Apa juga usaha yang dilakukan, dipukul, di macam-macam, gagal. Kenapa gajah melakukan situasi seumpama itu? Ini makhluk Allah ni, bertuan di kalangan haiwan ni, dia mempunyai deria yang lebih awal dan lebih hebat daripada manusia. Apa-apa musibah yang akan berlaku, dia lebih tahu daripada manusia. Tidak lagi peristiwa tsunami di Aceh, kisah-kisah yang kita baca sehari beberapa jam sebelum daripada peristiwa berlaku, ikan-ikan di laut melompat-lompat, seolah macam ada sesuatu yang tak ada. Haiwan-haiwan seumpama gajah liar dan binatang-binatang liar yang ada di hutan dan sebagainya atau berdekatan dengan laut pergi naik ke atas bukit, macam tahu-tahu ada sesuatu yang akan berlaku. Begitu juga gajah-gajah yang merupakan tentera Abrahani tahu ada sesuatu yang tak punya kawan. Tak lama lepas daripada itu datang tentera di kalangan burung ababil yang datang membawa batu daripada api neraka. Sebab tu gajah-gajah tadi tak nak menuju ke arah Kaabah, berpatah dan maknanya berpusing daripada arah Kaabah. Rupanya ada suatu musibah yang akan mengenai. Maka dinamakan tahun tersebut, akhirnya Allah binasakan tentera Abraham yang dikatakan sebagai hebat tadi. Hebat tapi ditewaskan oleh Allah. Peristiwa itu berlaku sebelum kelahiran junjungan besar Nabi SAW dan dinamakan dengan nama tahun gajah.
tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi ini istimewanya kehidupan Nabi tak pernah menyusahkan orang. Waktu dalam perut ibunya rasa macam tak ada kandungan, tak berat ketika mengandungkan Nabi Muhammad. Dengan mudah saja. Waktu lahir pun sangat mudah. Tak perasan Rasulullah dah lahir. Istimewanya Rasulullah lahir dalam keadaan telah dikhatamkan oleh Allah. Ini khususnya yang tak ada pada makhluk lain kecuali Rasulullah. Dalam masa yang sama Rasulullah lahir dalam keadaan fizikal Rasulullah sedang sujud ke bumi dan tidak ada tangisan yang keluar. Kalau kita biasanya keluar menangis sebab disentuh syaitan. Oleh kerana itu dituntut untuk ibu bapa, khususnya bapa, nangis saja, dah bising, diazankan di telinga kanan dan diiqamahkan ke telinga kiri. Antara tujuan selain daripada menyebut lafaz pertama ke telinga anak dengan kalimah tauhid, antara lain juga ialah untuk menjauhkan gangguan anak-anak daripada gangguan syaitan. Itu tujuannya. Sebab itu dia menangis. Dia nangis itu sebab disentuh syaitan. Nabi lahir tak menangis. Tapi kalau hari ini tak menangis, tak keluar hospital tuan-tuan, tunggu sampai nangis, sampai dia berak. Gitu kan? Baru keluar hospital. Keistimewaan Nabi SAW. Dalam keadaan itu tiba-tiba bila Nabi dah lahir, ibu Nabi dan ibu susuan Nabi yang menjaga Nabi, yang ingin menjaga Nabi, kehilangan baginda buat seperti itu. Tak perasan Rasulullah. Riwayat menyatakan Rasulullah diarak pelusuk dunia. Ya, setiap tempat di mana Rasulullah diarak, di situlah Islam terkawal. Ya, di mana tempat Rasulullah diarak, satu arak Nabi, malaikat. Sebab tak perasan tadi kita bilang diarak oleh malaikat ke pelusuk dunia. Di mana Rasulullah diarak, di situlah Islam hadir. Jadi tuan-tuan bersyukur sebab dengan rahmat dan kasih sayang Nabi kepada kita, hari ini kita dapat mengamalkan apa yang diajar sama dengan apa yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah ini sangat mudah, dijaga mudah. Abu Talib sewaktu kehilangan Rasulullah, kehilangan duknya, anak dia ramai. Dalam masa yang sama ditakdirkan Rasulullah dipelihara oleh Abu Talib. Rasulullah tak pernah menyusahkan orang, termasuk Pak sekarang ini. Bila duduk dengan Abu Talib, ekonomi Abu Talib semakin berkembang, keperluannya semakin mudah, disebabkan kerana keberkatan membela anak yang ini, membela baginda Nabi SAW. Sangat mudah. Setiap Rasulullah ada, pasti rahmat akan datang. Antara ibu kandung Nabi ialah Halimatus Sa'diyah, berasal daripada perkampungan Bani Sa'ad. Itu nama belakang dia Sa'diyah. Ya. Jadi dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala, Halimatus Sa'diyah ni kampung dia ni kontak, kemarau panjang. Bila Rasulullah lahir dan dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah, tiba-tiba kampungnya jadi subur, hujan turun,
kampung jadi subur, haiwan-haiwan jadi gemuk, sebelum itu kurus. Rahmat adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya teringat satu persoalan berkaitan dengan kisah Nabi tadi. Kampung dalam keadaan kemarau panjang, tumbuh-tumbuhan tak berapa nak subur, haiwan kurus. Ada satu kisah yang berlaku kepada seorang ilmuwan yang terkenal di Basrah, Iraq, bernama Imam Abu Hasan Al-Basri. Imam Abu Hasan Al-Basri ini kata-katanya penuh hikmah, banyak memberikan motivasi kepada kita. Antara nasihat yang pernah diberikan untuk kita jadi tenang. Dia kata, kalau kamu nak jadi tenang, jangan sesekali kamu mengira rezeki yang ada pada orang lain. Tengok kita orang jiran sebelah, satu, dua, kita tolong itu. Bila dia ada, kita nak ada. Oleh kerana itu dia nasihatkan supaya jangan kamu kira dan melihat rezeki yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Maka yakinlah bahawa apa yang Allah berikan kepada kamu, maka itulah berkat yang insya-Allah ada kepada kamu. Dalam situasi ini, dalam satu majlis ilmu, Imam Hasan Al-Basri selepas habis pengajian ditanya oleh anak-anak muridnya. Salah seorang daripadanya tanya, "Ya Syekh, wahai Imam, saya ini bekerja sebagai seorang peternak, membeli binatang. Musim sekarang ini kemarau, hujan tak turun, maka tumbuh-tumbuhan tak subur, ada yang menguning. Bila tumbuh-tumbuhan tak subur, maka kesannya ada pada haiwan, tak gemuk, tak sihat. Tuan, boleh tak bagi nasihat kepada kami, apakah amalan yang boleh kami lakukan supaya permasalahan selesai?" Jawab Imam Hasan Al-Basri begitu ringkas, banyakkan istighfar. Itu dia jawapannya. Anak buah kedua bangun, tanya, "Imam, saya ni hidup susah, rezeki tak luas, kerja tak ada kerja tapi kena berhenti, lagilah musim PKP." Dia pula PKP dulu kan, dia buang itulah. Sekarang kan payahkan tuan musim PKP, tapi macam mana pun kita kena redha. Ini ujian Allah kepada kita. Adalah hikmah yang mungkin Allah nak tunjukkan buat kita. Bagi boleh tak Tuan Imam, Tuan Syekh bagi amalan supaya saya terkeluar daripada permasalahan ini? Kata Syekh, jawapannya ringkas, banyakkan istighfar. Sama juga jawapannya. Bangun anak murid yang ketiga, "Tuan Syekh, saya ini dah mendirikan rumah tangga agak lama, tapi sehingga sekarang masih belum dikurniakan durian. Durian di tuan-tuan betul-betul memang rezeki Allah, dan memang betul-betul ia adalah kurnia daripada Allah. Jadi siapa yang dapat rezeki durian, syukurlah banyak-banyak. Sebab di sana ramai orang yang berhendakkan rezeki durian, tapi Allah belum bagi. Tapi mereka sabar. Mereka sabar. Nabi Allah Zakaria sampai ke usia tua terus berdoa kepada Allah, "Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah." Kurniakan kepada aku rezeki zuriat untuk dijadikan sebagai pewaris dalam kehidupan.
sampai disebut wasta'adar ra'su syaibah, rambut dah beruban, membawa erti umur dia dah tua. Dalam masa yang sama, isterinya pula disahkan tidak boleh beranak, tapi dia terus berdoa dan terus berdoa. Akhirnya Allah kurniakan kepadanya suri. Ya, maka hamba Allah ni tanya imam, apa yang boleh aku lakukan supaya Allah kurniakan aku suri? Kata imam, banyakkan istighfar. 6 ni masalah istighfar. Masalah ni tuan bagi saya istighfar. Kalau saya ada masalah sekian istighfar. Oh, senang ni. Tapi walaupun jawapannya sama dengan persoalan berbeza, tapi rujukan daripada Imam Hasan Al-Basri terhadap jawapan yang diberi tadi bukan rujukan yang biasa-biasa, tapi dirujuknya daripada beberapa ayat yang dipetik dengan surah Nur ayat 10, ayat 11. Faqul tustaghfiru, katakanlah banyakkan istighfar. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis sama, Allah akan memutuskan kepada kamu daripada langit midrar, hujan yang meluap. Itu penyelesai kepada persoalan pertama. Wa yumdidkum bi amwal, dan kami akan berikan kepada kamu harta yang melimpah ruah. Daripada istighfar tadi selesai masalah pertanyaan yang kedua. Wa banina, dan kami juga akan memurniakan kepada kamu anak penak. Maka jawapan itu menyelesaikan persoalan anak murid yang ketiga. Jadi maknanya istighfar dengan Tuhan adalah merupakan salah satu daripada lafaz yang menyelesaikan pelbagai masalah itu. Maka saya menyeru diri saya dan tuan-tuan, akhiru, perbanyakkanlah istighfar. Paling ringkas astagfirullah. Astagfirullah. Nak panjang sikit bagi sifat Allah, astagfirullahaladzim. Nak panjang sikit ceritakan pula bagaimana kekuasaan Allah, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nak panjang lagi, pilih sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi. Pilih mana-mana. Kalau tak mampu panjang, ambil yang pendek, perbanyakkan. InsyaAllah yakinlah dengan amalan tersebut mampu untuk memberikan kepada kita segala hajat dan juga cita-cita kita. Tuan saudara rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi musim Maulid ni kalau ikut kepada keliling ceramah tak boleh lebih sejam. Maulid boleh lebih sejam. Dia ada zanji, ada doa, ada ucapan. Ceramah ni sejam. Tapi tak boleh ambil berceramah daripada luar Johor. Kena anak ke belakang, maksudnya orang Johor lah. Jadi apa yang ada lah tuan-tuan, yang penting majlis terlaksana dan hasrat kita untuk memuliakan Nabi tercapai. Dan yang Allah Masjid Taqwa sebab 2 malam sallallahu alaihi Rasul. Macam nanti semua ke Pak ni awal berjanji tuan-tuan, kalau Jabatan Agama memang sarankan untuk Masjid Surau ada pengajian berjanji. Tapi saya tambah saran tersebut bukan setakat mengenal cara melagukannya dengan lagu-lagu tertentu. Dia ada lagu Bayadi, dia ada lagu
hoki tak ada ya. Hoki tak ada. Dia tak macam Quran. Dia ada lagu sikap. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian rahmati Allah, Zanji ni ada sebahagian kuat di konflik. Banyak benda-benda yang betul lah, ada syirik lah, ada itulah. Tapi kalau kita tengok kepada muallif dia punya orang yang mencipta dan menukilkan qasidah Barzanji itu disebut sebagai Syekh Ja'far Al-Barzanji. Nama dia panjang. Siapa dia? Dia lahir tahun 1127. Itulah dia. Meninggal 11 hampir 80. Dia ni pernah dilantik sebagai mufti Madinah mazhab Syafi'i. Taklah mufti ilmu bidah. Kalau tuan-tuan kan, dalam tu banyak menceritakan qasidah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menarik, dia nak mula berzanji tu dah ada satu motivasi tinggi. Yang biasa kalau nak mula majlis, nak mula baca berzanji, kita akan baca benda tu. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim. Al-jannatu, tahu Ustaz? Jannah apa? Syurga. Belum nak mula qasidah tu, mula dengan cerita syurga. Al-jannatu wa na'imuha, syurga dan seluruh nikmat yang ada di dalamnya. Sa'dul, dan kebahagiaan Allah akan beri liman yusalli, siapa yang sentiasa berselawat kepada Nabi. Jadi siapa yang berselawat kepada Nabi ni, Allah akan berikan kepada dia syurga, nikmat dalamnya dan kebahagiaan. Wa yusallim, dan orang yang sentiasa mendoakan keselamatan buat baginda. Wa yubarik alaihi, orang yang sentiasa mendoakan keberkatan buat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu motivasi yang sangat tinggi untuk kita jadikan sebagai pemangkin dalam kehidupan kita. Banyakkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak pelajaran yang kita ambil dalam itu. Jadi bukan setakat belajar lagu, tapi belajar juga isi kandung pengajian tersebut. Bila masuk Rawi 4, habis satu qasidah, kita bangunkan selawat. Ya? Kenapa kita bangun? Hormat, seolah-olah Nabi yang depan kita waktu kita nak berselawat. Tapi Syekh Ja'far Al-Barzanji ada sebut, kenapa kena beri? Hadza wa qad istahsana al-qiyama inda dhikri maulidihi syarifi a'immatun lahu riwayati wa rawiyah. Apa kata Syekh? Ini adalah tempat yang paling baik untuk kalian qiyam. Diri kan qiyam? Kalau masuk kelas, murid seorang itu lah kalau qiyam di kelas, kalau sembahyang ni kan. Inda dzikri, ketika mengingati peristiwa kelahiran junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, banyak kelebihan. Jadi boleh diamalkan, boleh dipelajari. Kerana adanya manfaat daripada qasidah-qasidah yang disebutkan tadi. Baik hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya nak share juga dengan tuan-tuan berkaitan dengan satu hadis yang pernah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis menceritakan tentang amalan yang memudahkan jalan menuju syurga.
Bila sambut Maulid ni, kalau kita dapat ambil beberapa hadis Nabi, sangat bagus, sangat baik. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Suatu ketika bila Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, setelah melalui jalan yang berliku, ya, diburu oleh orang-orang musyrikin. Kemudian selepas 3 hari berada di Busur itu kedudukannya lebih jauh daripada kota Madinah. Mekah lagi dekat, Busur lagi jauh. Nabi daripada Mekah, Allah tak perintah dia terus lari pergi Madinah. Sebab kalau terus lari pergi Madinah, nanti di tengah jalan Rasulullah boleh dijejaki oleh musuh yang telah diberikan tawaran untuk memperoleh 100 ekor unta merah. Unta merah ni unta yang paling mahal, ya. Jadi semua ni berusaha ni untuk dapatkan Nabi, sama ada dalam keadaan hidup ataupun mati. Tapi Allah memerintahkan Nabi untuk pergi ke lokasi yang lebih jauh daripada Madinah, iaitu di Busur. Sehingga apa yang dilakukan oleh Nabi ini tidak dapat dijejaki oleh sesiapa. Rasulullah mengambil tempoh 3 hari duduk dalam gua. Kenapa 3 hari? Biasanya semangat seseorang itu mula kendur selepas melewati hari yang ke-3. Tahu semangatnya. Hari kedua semangat lagi. Hari ketiga tak dapat-dapat, dah mula kendur. Maka 3 hari tersebut barulah selepas daripada itu Rasulullah keluar daripada Busur untuk menuju ke Madinatul Munawwarah. Saya ringkaskan cerita sampai di Madinah, maka sahabat-sahabat berkerumun pergi ke arah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam situasi itu bila Rasulullah sampai, maka sahabat-sahabat ada sebahagiannya yang bernasyid. Ya, sebab memang mereka itu tunggu Nabi lama dah. Mereka dah kenal Nabi, mereka dah rasa cinta kepada Nabi. Sebab dah ada alaqah, hubungan, dah lama dengan Nabi. Setiap tahun wakil Madinah pergi ke Mekah, jumpa dekat Mina. Ada perjanjian khusus yang mereka buat bila jumpa dengan Nabi. Adanya perjanjian Aqabah pertama, adanya perjanjian Aqabah kedua. Orang Madinah minta Nabi supaya hantar guru Al-Quran ke Madinah. Rasulullah hantar Mus'ab bin Umair pergi ke Madinah. Maknanya dah ada hubungan. Oleh kerana itu orang Madinah ni dah menunggu-nunggu Nabi sekian lama. Cuma Allah belum perintahkan Nabi untuk berhijrah. Bila Rasulullah SAW sampai ke Madinah, hadirin sekalian Allah, orang jumpa Nabi ini, mendatangi Nabi, berkerumun melihat Nabi SAW. Maka ketika itu kata Abdullah bin Salam, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam. Dulu sebelum dia masuk Islam, dia ni ketua Yahudi. Abdullah bin Salam ni asalnya ketua Yahudi. Jumpa Nabi, sabar Nabi untuk menjawab persoalan daripada beliau. Seandainya Rasulullah dapat jawab soalan, maka imbalannya ialah dia akan masuk Islam. Maknanya soalan itu soalan yang pernah ditanya kepada cerdik-cerdik pandai di Madinah, tak ada seorang boleh jawab. Jadi dia tanya Nabi, harap-harap Nabi tak boleh jawab. Apakah makanan yang paling disukai oleh ahli syurga? Apakah alamat terakhir sebelum berlakunya kiamat? Alamat banyak kan? Alamat besar banyak, paling akhir. Kenapa muka anak yang lahir kadang-kadang muka mak, kadang-kadang muka bapa? Ini beliau. Nabi boleh jawab tiga-tiga itu dan soalan tersebut betul. Jawapannya Ustaz, nonton saya sendiri. Ini di rumah ni. Jadi
nanti dah siap hari jawapan, hantar kepada musi. Musi majlis. Musi boleh lah. Makanan paling sedap, saya bocorkan satu. Malam ni makan tu. Malam tadi saya dijemput makan dengan dia tak puasa. Tak boleh, tapi jorok sikit lah. Atas makanan tu ada kepala. Ingat kepala orang. Kepala kambing. Ceramah saya kata Nabi tak pernah, antara mukjizat Nabi ni tak pernah gila makanan. Walaupun sekali. Ini akhlak Nabi yang sangat istimewa. Tuan-tuan seumur hidup tuan-tuan pernah tak komplain makanan? Banyak kali. Yang isteri masak lain macam yang hari ni. Oh, itu banyak kali tuan-tuan. Yang pergi kedai, gila sebab bayar. Yang free pun komplain. Kan? Apa kucing no lah. Ni nasi Arab ke nasi jauh. Betul. Oh, Nabi tak pernah komplain. Seumur hidup Nabi tak pernah komplain makanan. Cerita panjang lah. Rapat pula kepala. Saat makan kepala. Matai dulu. Sebab Nabi kalau tak suka pun Nabi tak cakap tak suka. Aku baru cakap dengan ramai tadi. Aku memang tak pernah makan kepala. Aduh, kena aku malam ni. Duduk, Ustaz, makan kepala. InsyaAllah. InsyaAllah, tuan. Jadi terpaksa juga nyuil dekat kepala tu. Nyuil ni macam tak mana kau ni. Kau jauh ni. Ambil bahagian yang agak-agak macam daging lah. Makan. Jadi orang tengok, oh Ustaz makan kepala. Tak pernah ikat orang. Sebab Nabi walaupun dia tak suka, dia tak pernah kata tak suka. Dia pernah dihidangkan dengan hidangan bok Nabi. Bok. Kenal hidangan tu? Kalau dekat sini namanya mencawa. Biawak. Dekat Padang Pasir namanya bok. Dekat Padang Pasir bok boleh makan. Sebab dia tak makan benda-benda yang macam mencawa, biawak makan. Kat sana boleh makan. Nabi dihidangkan dengan bok. Nabi macam kenal makanan tu. Tapi Nabi tak kata tak makan. Tak kata tak sedap. Dan Nabi tunggu sampai makanan tu habis. Dia tunggu kat situ lah. Ya Allah, Nabi. Kita kalau makanan yang tak boleh nak makan, aku tak boleh, sorry. Kita perlu pergi kan. Tertinggal kan. Contoh, member suka sebelut. Ada sebahagian tak boleh makan belut. Dia bila sebut belut, dia ingat ular. Buah ular. Dia geli, tak boleh makan. Dia pergi. Nabi tak. Nabi boleh tunggu sampai sahabat tu makan habis. Ya Allah, ya Rasulullah, tak pernah komplain makanan. Nabi pernah dapat limau, tapi Nabi tak bagi sahabat. Dia makan seorang. Sahabat-sahabat dah tanya Nabi, dah habis bahagian. Alhamdulillah, yang saya Nabi share. Hari ini sendiri makan. Buat Nabi tak makan. Makan pun dalam keadaan Nabi tersenyum. Mana kalau makan limau senyum, mana apa? Manis. Apa masam senyum? Kalau masam tu bukan senyum. Apa tu tuan-tuan? Wang nasab. Nabi senyum. Dia tak bagi kat sahabat. Habis majlis, sahabat tanya Rasulullah. Rasulullah, biasa kalau ada makan Rasulullah mesti share. Kita kalau ada makan mesti sorokkan. Supaya dapat makan sorang. Bukan kita lah. Dia orang kat luar, kat situ dia buat lagi. Maka sebenarnya aku tadi memang tak nak bagi kau, tak nak bagi sahabat-sahabat lain. Sebab limau tu memang dia bagi limau yang tersangat asam. Kalau aku bagi limau tu pada kamu, wahai sahabat,
Nanti kamu tak boleh sabar. Nanti kamu marah orang yang menerima tadi. Rasulullah tak marah. Bahkan Rasulullah menunjukkan senyuman macam tak ada masalah. Ya Allah, Rasulullah. Sebab itu salah satu daripada mukjizat selain Quran, matahari, bulan terbelah, keluar daripada celah jari air, Isra, Mi'raj dan sebagainya, ialah akhlak. Itu juga mukjizat. Sebab tak ada orang yang boleh akhlak dengan akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Sebab satu, yang mendidik Nabi bukan manusia, tapi yang mendidik Nabi langsung daripada Allah. Adabani Rabbi, aku diadab dan dididik oleh Allah. Fa ahsana ta'dibi, dengan sebaik-baik didikan. Ditanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, akhlak Rasulullah macam mana? Kata Aisyah, kana hulul Quran. Akhlak Rasulullah ni macam Quran berjalan. Ya, itu kelebihan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balik kepada hadis tadi, hadis segala kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sampai ke Madinah tadi, maka aku melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan wajah seorang pembohong. Ya. Abdullah bin Salam tidak masuk Islam dah sebab Rasul dapat 3 jawapan. Saya tak sebut makan apa dia. Biar dia menjadi rahsia. Kemudian kata Abdullah bin Salam, dia yang pertama kali baginda ucapkan bila mana berjumpa dengan warga Madinah ialah ucapan yang saya nyatakan tajuk di awal tadi, iaitu cara-cara mudah, amalan mudah untuk menuju syurga. Ini ucapan pertama Nabi dekat Madinah. Kata Nabi, afsus salam wa atimut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ucapan Nabi benar-benar sangat indah. Semua huruf hujung dia huruf mim. Itu kalau dalam bahasa Arab termasuk dalam tajuk muhsinat badi'iyah, ilmu badi'. Ilmu yang nak melihat bagaimana cantiknya keindahan penulisan Arab, Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afsus salam. Cara kamu nak mudah masuk syurga, amalan kamu nak mudah diterima, tebarkan salam. Tebarkan salam bukan susah bagi salam. Tapi kalau kita nak bagi salam, kadang-kadang mulut kita ke kadang-kadang kita minta orang bagi salam dekat kita, lus apa. Ya. Kita orang hebat, dia tak berapa hebat, kita tak bagi salam, dia tak bagi salam. Ya. Akhirnya tak dapat kelebihan yang menjadi kami Nabi. Nabi akan bagi salam kepada sesiapa sahaja tanpa mengira darjat. Nabi dulu akan bagi salam. Hukum bagi salam sunat, hukum jawab salam wajib. Tapi kelebihan sunat melebihi yang wajib. Jadi tebarkan salam. Salah satu kaedah dan cara untuk amalan diterima dan mudah menuju syurga. Bagi salam. Tuan-tuan, ingat senang ke bagi salam? Good morning. Saya rasa good morning bro. Kau itu salam ke kau? Tak. Sehat. Sehat dulu keluar. Assalamualaikum ni tak keluar. Bukan senang tuan-tuan. Kena dibiasakan dan kena diamalkan. Kena diamalkan. Jumpa Assalamualaikum. Sebab Assalamualaikum adalah doa. Waktu kalau pagi nak masuk bilik anak, kejut solat subuh, bagi salam. Tuan-tuan jangan harap dia jawab salam. Tuan bagi salam ke bilik anak, Assalamualaikum. Tuan-tuan janganlah harap dijawab salam. Kau tak takut dah dia. Tapi kenapa kena bagi salam? Sebab tuan-tuan mendoakan dia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa banyak doa tuan-tuan kepada anak dalam Assalamualaikum, salam sejahtera kepada kamu. Pagi-pagi lagi bapak dah doakan anak. Assalamualaikum warahmatullahi, mudah-mudahan rahmat Allah ke atas kamu anak-anak. Wabarakatuh, dan mudah-mudahan keberkatan Allah kepada kamu anak-anak. Amalkan. Memang dia tak jawab, kabul. Kalau dia jawab lagi bagus tuan-tuan masuk bilik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cakap keluar tuan-tuan jarang berlaku. Tapi doa, dia jadi doa kepada anak. Ya, susah. Tu wasiat Nabi tu. Jumpa sebelum apa-apa, Assalamualaikum. Hari ni tak boleh salam kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi salam. Dua, afsus salam wa at'imut ta'am. Belanja makan. Bagi makan orang. Bagi sumbangan pada orang. Jemput kawan-kawan datang, beri makan. Beri makan ni suatu amalan yang sangat mulia. Sehingga Nabi sebut wa'at'imut ta'am. Ya, ada beberapa tempat dia buat program it'am, memberi makan orang-orang susah. Itu mesti PKP kan. Bakul, sediakan bakul, bagi rumah sekian. Ini amalan yang sangat mulia. Betul juga orang susah pergi kat kedai, macam susah je pergi kat kaunter, dia tu saya bayar. Jangan beritahu, nanti nak bayar cakap ada orang bayar. Amalan ni amalan yang sangat mulia. Di musim Maulidul Rasul, panggil orang datang rumah. Kalau tak buat rugi pun, malam ni kita selawat sahaja. Sebab program ni program nak mengingati peristiwa kelahiran Nabi. Bagi makan, amalan yang sangat besar. Masuk Ramadan lagi besar. Bagi makan kepada orang yang nak berbuka puasa, cuba makan. Ya, wa'at'imut ta'am. Ini arahan dan juga wasiat Nabi untuk mudah masuk ke dalam syurga. Ya. Jangan kita mayung di bawah. Time kita macam-macam dia punya perangai dia. Allah pegang dekat dompet. Tu faham lah tu, memang perangai dia lah tu. Tu maknanya apa? Dompet tinggal. Dah kalau nak buat alasan tu 3-4 kali dah orang tak percaya dah. Dah tak payah buat perangai tu lah. Ya. Allah baru nak bayar. Dompet tinggal. Bukan dompet tinggal, dompet tu tak isi. Tuan ni jangan pergi. Buat makan, belanja kawan jangan pergi. InsyaAllah ada kelebihan. Sebab ni wasiat Nabi ni. 3, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham. Hubungkan tali silaturahim. Besar kelebihan hubungkan tali silaturahim kepada yang memusuhi dan yang tidak memusuhi. Orang musuhi kita biar, tapi kita hubungkan. Besar kelebihan dia. Sehingga disebut oleh Nabi dalam satu hadis kursi, riwayat Baihaqi. Kata Nabi, ketika mana dia turun ke bumi, la uhimma ahlul ardi azaban. Aku nak menghukum makhluk-makhluk di bumi dengan azab. Allah turun. Aku nak azab makhluk-makhluk di bumi. Maka kata Nabi, fa idza nadhara ila ummaru masjid. Tetapi bila aku tengok dekat dalam rumah-rumahku ramai yang mengimarahkan. Tuan-tuan, pentingnya masjid diimarahkan. Dia boleh menarik lasarraf tu, maka aku tarik balik azab tu. Jadi orang-orang masjid peranan di sana besar, mengelak daripada azab Allah turun. Sebab tu musim PKP pun masjid tetap dibuka walaupun tinggal
2 ataupun 3 orang yang mengimarahkan. Sebab apa? Sebab berpegang kepada hadis tadi, azab Allah akan turun kalau rumah Allah tidak diimarahkan. Tapi bila Allah turun nak mengazab, tengok rumah Allah adanya umar masjid, adanya pengimarah di dalam rumah, di dalam masjidmu, maka Allah tarik balik. Yang kedua-duanya kita menjawab dengan sama. 2, adanya golongan yang disebut sebagai wal mutahabbina fiha. Disebut lagi sekali. Tadi dah pasal tak? Ini sekali lagi disebut dalam hadis qudsi. Bila ada orang yang menghubungkan tali silaturahim, lama dah bersatu, tiba-tiba Allah beri jalan untuk damai. Damai, pilih damai. Buang seteru yang lama, maka pilih damai. Sebab dia boleh menarik kemurkaan Allah, menjauhkan azab Allah, dan memudahkan tadi hadis pertama, jalan menuju ke syurga. Ya, dan disebut oleh Nabi dalam hadis tadi, wal mustaghfirina bil ashar, dan adanya golongan yang sebelum subuh, waktu sahur, dia beristighfar kepada Allah. Jadi Allah turun nak mengazab hamba ini. Jadi tuan-tuan sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka dapat amalan saya sebut tadi nak masuk syurga. Bagi salam, bagi makan, belanja makan, 3 hubungkan tali silaturahim. Kita tuan-tuan yang mula, tak kira lah orang tu nak benci kat kita, biarlah, tapi kita hubungkan tali silaturahim. Cara banyak kaedah. Ziarah. Kemudian dalam masa yang sama, kalau kita ada buat makanan lebih, kalau orang kata kunjung, jangan Ramadan mau nak kunjung, Ramadan mau nak kunjung kan lama. Bila mengunjung jangan harap balasan. Ini masalah bila mengunjung harap balasan. Siap buat dia punya senarai. Keluar berapa, balik berapa. Tak jadi tuan-tuan. Buat kebaikan, jangan harap balasan makhluk. Buat sesuatu kebaikan, kalau nak mengharap pun balasan daripada Allah, maka kita tak akan rasa kecewa. Tak kecewa. Tapi bila kita buat sesuatu mengharap balasan makhluk, makhluk tak balas, kecewa. Kecewa. Tapi kalau kita tak mengharap balasan manusia, tapi kita mengharap berada Allah, balasan daripada Allah, tak akan kecewa. Ya, dan yang keempat, bagi salam, bagi makan, hubungkan tali silaturahim, dan sallu bil laili wan nasu niyam. Solatlah di waktu orang sedang tidur. Itu jalan memudahkan ke syurga. Solatlah di mana orang sedang tidur. Bila orang tidur, sebelum itu subuh. Ya, jangan lama-lama. Ayyul a'mal afdal. Amal apa yang paling afdal? Ya, mudawamatan wa iqalan. Kamu buat secara konsisten, tapi ianya berkekal. Tahajud 2, witir se. Amalkan setiap hari. Lebih baik daripada malam tu tak tidur-tidur, esok tidur tak bangun-bangun. Sekali je. Jadi dia sikit tapi istiqamah, lebih disayangi dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau nak qiyam ni tak mesti panjang, pendek, tapi istiqamah pun bagus. Bila nak bangun awal ni kena tidur lebih awal. Nak tidur lebih awal, kena majlis awal habiskan. Siapa yang tidur sebelum jam 12, setiap 1 jam dia tidur, kualiti tidur dia bersamaan 2 jam. Maksudnya kalau tuan-tuan tidur pukul 10, 4 5 minit lagi. Tak sebab tuan-tuan, kami kurang pukul 11. Pukul 11 tuan-tuan tidur, tuan-tuan dapat 2 jam dari sudut kualiti dia. Kalau Nabi tidur di awal,
Dia bangun awal. Kalau tidur pukul 10, 11, 12, itu sebenarnya sudah memadai 4 jam tidur. 1, 2, 3, 4, campur lagi 4 jam, cukup 8 jam dia tidur. Pukul 4 bangun. Kalau tak bangun, tonton tambah lagi sejam, bangun payah. Dah snowing. Sebab terlebih tidur. Sebab kalau tidur awal tu kan, pukul 3 ke pukul 4 tak lebih. Kenapa? Sebab sudah cukup 8 jam kualiti tidur seseorang. Ya. Jadi malam tak tidur pun. Itu betul-betul Tapi ada juga yang tidur awal, bangun lambat. Lambat juga tuan-tuan. Dia tidur awal ke tidur lambat ke spotoy sama je. Jadi tuan-tuan sekarang nanti Allah SWT. Jadi saya kira cukup sejam 5 minit kuliah ataupun ceramah yang tempat saya sampaikan pada malam ini. Sedikit sebanyaklah menyentuh berkaitan dengan beberapa hadis Nabi, beberapa kehidupan Nabi yang mudah-mudahan dapat sama-sama kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Jadi sudah pasti dalam penyampaian tadi ada kekurangan, ada kesilapan. Maka yang baik, wa ma asabakum min hasanatin fa Allah, yang baik dari Allah. Wa ma asabakum min sayyi'atin fa min nafsika, ada kekurangan datang dari diri saya yang lemah ini. Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita dan mengiringi bulan kita sebagai salah satu daripada taman-taman syurga di dunia, dan mudah-mudahan kita dapat bersyukur kembali pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuman. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang hak tetap hak, dan kurniakan kepada kami rezeki untuk mengikutinya ya Allah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, dan tunjukkan kami yang batil tak batil, dan pastikan kami untuk menjauhinya ya Allah. Rabbana afrigh 'alaina sabra, kurniakan kepada kami kesabaran, wa tsabbit aqdamana, tetapkan pendirian dan iman kami, wansurna 'alal qaumil kafirin, berikan kami pertolongan menghadapi hujan daripada orang kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kurniakan kepada kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat. Selamatkan kami dari azab dan bakaran api neraka. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.